Macam mana Nabi Musa AS, apa kisah dia? Kita semua tahu Nabi Musa ni anak Bani Israel, pasangan kepada satu pasang Bani Israel. Bapak dia nama Imran, mak dia saya tak ingat nama, ada nama dia, tak ingat nama. Kakak dia nama Maryam. Kakak dia nama Maryam juga. Kakak Nabi Musa ni. Maryam binti Imran. Yang nu Maryam anak Imran juga, tapi Maryam binti Imran mak Nabi Isa. Bani Israel ni suka nama Maryam dengan suka nama Imran. Suka, dia pun suka nama-nama tu. Baik. Satu hari lahirlah anak ini. Sebelum tu cerita dia, Firaun ni dia ada nujum 4 belalang dia. Ahli nujum lah, tukang tilik. Zaman Firaun ni depa percaya kepada animisme, percaya pada segala jin jemalam macam tu lah, setan lebih kurang, yang menjadi sembahan depa, dan ada patung-patung yang depa sembah. Patung yang terdiri daripada Tuhan 3, depa ada Trinity. Ni pahaman Yahudi kuno. Pahaman Yahudi kuno. Yang memerintah Mesir ni, Firaun ni Koptik. Koptik ni Qibti lah. Qibti ni pun akhirnya menganut agama Trinity ni juga, iaitu Kristian Koptik. Dia ada satu Kristian yang tak sama dengan Kristian lain di dunia lain. Contohnya dipanggil Orthodox, Kristian Orthodox. Kristian Orthodox ni hanya satu saja di dunia ni yang ada gereja besar dan ada baba dia. Dia ada Pope. Arab panggil baba. Dia panggil baba Shenouda ataupun the Pope Shenouda dalam bahasa Inggeris. Pope Shenouda ni saya tak pasti dia hidup ke tak lagi. Tapi masa zaman Said Tontawi jadi mufti Mesir, mereka ni sangat rapat, dan apabila mai Maulidi Rasul, Pope akan duduk bersama dalam masjid dengan mufti Mesir dengar ceramah Maulidi Rasul. Siap selawat lagi. Tu nak habaq kata rapatnya Kristian dengan Islam. Dan Syekh Azhar masa tu dan juga mufti Mesir masa tu, Syed Muhammad Tontawi ni akan pergi ke gereja besar mereka di Iskandaria. Besar gereja mereka di Iskandaria. Dan mereka akan buat perayaan hari Christmas, iaitu hari lahir Nabi Isa. Tapi mereka tak sambut 25 Disember. Sebab tarikh 25 Disember tu bukan tarikh sebenar Nabi Isa lahir. Saya pun baru tahu. Dan Nabi Isa tidak lahir pada hari Ahad. Ahad ni bukan hari kebesaran bagi agama Kristian sebenarnya. Dia hari kebesaran bagi agama lain. Saya cerita sikit. Maka akhirnya mereka sambut 4 Januari. Sebab tu di Mesir, Christmas mereka lambat sikit pada orang. Christmas satu dunia ni 25 Disember, mereka 4 Januari. Sebab mereka pahaman Koptik. Dan mereka yakin yang lahir, Nabi Isa yang lahir itu pada hari Jumaat. Hari Jumaat. Sebab tu kalau kita ingat perkahwinan anak kepada Ratu Elizabeth, anak kepada Lady Diana, siapa ingat Putra Charles dan isteri dia Lady Diana. Lady Diana sudahnya mati dalam kemanangan jalan raya di Paris. Lady Diana ni ada anak lelaki namanya Putra Williams. Siapa ingat? Ingat kan? Putra William ni berkahwin dengan satu orang perempuan, dan hari perkahwinan mereka dianggap sebagai perkahwinan diraja dan tak dibuat pada hari Ahad. Saya pun pelik. Bukan hari Ahad ke hampa punya hari kebesaran? Tapi bila kita sembang-sembang dengan orang Kristian, ada rahsia dia. Sebenarnya mereka pun percaya Nabi Isa dilahirkan pada hari Jumaat. Tapi agama mereka dah dipesongkan oleh puak-puak Trinity ni. Tu yang kata agama kuno Yahudi ni, yang dipahami dan dipercaya oleh Firaun. Dia ada 3 Tuhan. Tuhan Osiris, Tuhan Isis dan Tuhan Horus. Osiris ni bapa, Tuhan bapa. Isis Tuhan mak. Lepas Tuhan lepas beranak. Bila beranak dapatlah Horus. Berkahwin Isis dengan Osiris ni, dapat satu anak lelaki nama Horus. Horus ni lah yang kita tengok Tuhan yang mata satu tu. Mata satu tu di Mesir lama dah.
Saya dah sampai di Mesir, saya duduk tengok pasal apa ada mata satu. Dalam duit dia pun, duit Mesir ada mata satu. Tanya orang Koptik, orang-orang Koptik, dia kata, inilah Tuhan kami. Tuhan yang mempunyai mata. Mata tu maknanya apa? Mata tu adalah anak Tuhan yang dilahirkan pada satu hari, iaitu 25 Disember. Baru nampak. Patutlah Kristian lain meraihkan hari kelahiran Nabi Isa tu pada 25 Disember. Sebenarnya itu adalah kelahiran Horus. Kenapa agama Kristian dicemari oleh agama kuno Yahudi ni? Sebab pada masa Nabi Isa lahir itu, pemerintah yang memerintah Rom adalah Herodotus. Herodotus ni penganut agama Yahudi kuno. Jadi dia tak suka Nabi Isa lahir. Bila Nabi Isa bawa agama Tauhid, dia kata tak mau. Aku tak mau agama Tauhid ni. Maka diupah satu orang, pemburu yang memburu habis pengikut-pengikut Nabi Isa, namanya Saul. Ini ada dalam kisah sejarah agama Kristian. Saya belajar tu, saya boleh cerita sikit. Dan akhirnya dia tukar nama jadi Saint Paul. Saint Paul inilah yang berperanan mengkafirkan Kristian kepada agama Yahudi lama, yang memanggil Nabi Isa itu anak Tuhan. Saint Paul. Jadi dia tukar daripada Tuhan Bapa Osiris, Tuhan Mak Isis, anak Tuhan Horus, dia tukar. Dia jadikan Tuhan Bapa itu Allah, Tuhan anak itu Nabi Isa, dan Tuhan ibu itu Rohul Kudus. Maknanya Siti Maryam lah. Yang masuk dalam perut Siti Maryam tu adalah roh yang mensenyawakan benih Siti Maryam, dan akhirnya lahirlah anak dia Isa. Dia kata Nabi Isa itu anak Tuhan, sedangkan tak ada dalam ajaran Nabi Isa kata Isa mengaku dia jadi Tuhan. Tak ada. Pasal apa saya nak bawa cerita ni? Kerana saya nak cerita yang berlaku kat Nabi Isa sama dengan yang berlaku kat Nabi Musa. Baik, Nabi Musa apabila Firaun ketika itu, ada yang kata Ramses kedua, dia ada Ramses 1, Ramses 2. Ada yang kata apa nama dia tu? Saya lupa dah, nama dia pelik sikit. Allahumma salli alaihi wasallam. Tak pasal kalau saya ingat saya sebut. Tak penting pun nak ingat nama-nama Tuhan apa ni. Firaun ni lah yang mengaku jadi Tuhan. Jadi kemudiannya dia dapat maklumat daripada tukang tilik dia, tukang tilik dia kata apa, jaga akan lahir satu budak dari kalangan Bani Israel yang akan diangkat menjadi nabi, bayi lelaki. Jadi kamu hati-hatilah wahai Firaun, dia ni akan meruntuhkan kerajaan kamu. Tengok Allah buat pelot, dan Allah cerita pelot ni dalam Quran. Tu yang syok. Sebab Allah cerita tu, dia dah tahu apa penghujung dia tahu dah. Orang lain buat filem, dia cuma tahu permulaan, akhir dia pun tak tahu. Ni filem ni Allah reka, Allah buat pelot supaya manusia ni dapat pengajaran. Dan bila kita baca balik pelot tu, kita tengok la ilaha illallah. Macam Allah Ta'ala nak main-main je Firaun ni. Allah nak abad kata Firaun, hang tak tahu mana pun. Hang tak tahu mana pun. Padahal Firaun mempunyai kerajaan yang paling canggih masa tu, boleh buat piramid. Piramid ni binaan yang terhebat di dunia sampai hari ni. Orang-orang engineer tak reti macam mana Firaun bina piramid. Ada yang kata bina daripada atas, korek turun ke bawah. Ada yang kata bina dari bawah, bina naik atas. Ada yang kata tak, buat di tengah, lepas tu turun ke bawah, naik ke atas. Semua tak reti macam mana mereka bina piramid. Dan piramid ni ada satu tiang, ketinggian dia sama dengan bangunan 38 tingkat. Hanya ada satu tiang. Kedudukan dia 4 mata angin tu tepat menghadap ke utara, selatan, timur, barat. Teknologi zaman tu sampai lah ni, Jepun nak buat piramid runtuh. Ini nak abang kata orang zaman moden pun tak mampu nak buat macam mana yang Firaun buat. Lepas tu dia dipanggil one of the 7 wonders of the world. Satu daripada 7 keajaiban di dunia ni, antaranya ialah tamadun Mesir. Jadi apa dia buat?
Dia kata kalau macam tu, tiap Bani Israel yang lahir, kita bunuh anak lelaki dia. Kalau dalam zaman Nabi, bunuh anak perempuan, terbalik. Sebab dia takut lahirnya Nabi daripada kalangan anak-anak Bani Israel ini. Lahir je, mereka akan picek, tengok, ada ni, dia ni memang lelaki, ada zakar, bunuh, terus, sebenarnya terus. Ada yang satu kisah kata, tok masuk dalam sungai Nil bagi buaya makan. Nak abang kata dia sangat-sangat zalim dan kejam. Maka menangislah ibu-ibu yang kehilangan anak lelaki mereka. Termasuklah Nabi Musa punya mak. Saya tak ingat nama Nabi Musa punya mak. Dia melahirkan seorang bayi, tengok-tengok Allah, anak lelaki. Itu dia sorok ni. Pertamanya isteri Imran ni, mak Nabi Musa ni, dia badan dia agak tinggi sikit. Jadi bila dia mengandung, orang tak nampak perut dia. Sama dengan isteri saya dia tinggi sikit daripada orang-orang biasa lah. Bila dia mengandung, dia tak nampak sangat perut tu, macam buncit. Dan bila dia melahirkan, banyak orang tak tahu. Dan dia sembunyi di kalangan keluarga dia, jangan habaq kat orang. Pasal kalau tahu, ni pula anak lelaki, habis Firaun tangkap, bunuh. Tak apalah, sehari boleh lah simpan, 2 hari boleh simpan. Dah kali dia kuih besar, menyusu. Dah kali apa mak Nabi Musa buat? Dia letak satu pembakar roti. Ini Allah Ta'ala suruh campak dalam ayat. Allah Ta'ala kata, kamu campakkan, aku beri. Wa uhiya ila ummi Musa an ardi'ihi. Aku berikan wahyu kepada mak Nabi Musa bahawa kamu susukan dia. Jangan takut bagi menyusu. Bila bagi menyusu, takut cari tengah menyusu, tentera amai. Tentera akan cek setiap rumah. Tentera ni pula bukan jenis bagi salam masuk dah. Masuk tu terjah masuk. Kalau ada budak tangkap terus. Dia macam tu lah. Firaun kan. Dia paling berkuasa, masa tu tentera dia pun ganas. Lebih ganas daripada tentera Yahudi Israel. Memang Bani Yahudi pun kan masa tu. Tentera-tentera ni lah yang masuk ke tiap-tiap rumah, mengetuk pintu ataupun tak ketuk pintu, masuk, ambil terus budak. Jadi mak Nabi Musa ni takut. Akhir apa dia buat? Dia ambil Nabi Musa, letak dalam pembakar roti. Pembakar roti tu duduk dekat dalam ayak sungai Nil. Depa rumah tepi sungai. Apa dia buat? Dia ambil tali, dia ikat dengan pembakar roti supaya pembakar roti itu tak hanyut. Tengok, dari kecil lagi Nabi Musa sudah mengalami satu kehidupan yang sangat sengsara. Dia dipisahkan cara paksa daripada mak dia. Akhirnya apa jadi? Tengah-tengah satu hari, tengah duk orang kata duk injut tali tu lah, nak bagi Nabi Musa tu tidur dalam pembakar roti tu. Dia terlena, terlepas tali tu. Tu dia, ni punca dia. Bila terlepas tali tu, tengok-tengok hanyut dah. Sebab sungai ni ada arus. Dia menghala ke muara dia. Bila hanyut, dia suruh kakak Nabi Musa ni, nama Maryam tadi, wahai Maryam, ikutlah ikut tepi-tepi cari tengok. Adik hang dah terhanyut, mak terlena tadi. Letih sangat. Siti Maryam ni Maryam yang mak kakak Nabi Musa, bukan Maryam mak Nabi Isa dah. Nama sama. Maryam ni pun ikut jumpa, nampak adik dia duduk dalam bakar roti tu, duduk hanyut. Ni bawah ni boya duk julang. Ni bau budak. Nak makan, tapi Allah tak bagi boya tu makan. Tak boleh nak makan. Boya sungai ni besar-besar. Sungai Nil ni panjang dia 3,000 kilometer. Tu dia. Mana ada sungai macam tu di Malaysia? Tak ada. Paling panjang Sungai Pahang, Sungai Rajang tu di Sarawak tu paling, Sungai Bakun tu paling panjang, tak sampai 3,000 kilometer. Tapi Sungai Nil ni 3,000 kilometer merentasi 5 buah negara. Maka boya dia semua bapak-bapak punya boya, bukan boya kecil-kecil. Kita ni boya kata boleh lah. Boya makan katak kan. Kita tengok pun kenyeh ya. Dia pun tengok kita kenyeh. Boya ni pun tak mau dengan kita, takut.
Tapi boya tu memang boya yang ganas, duk julang ni, duk tolak nak bagi Nabi Musa tu jatuh, tapi tak jatuh daripada makan roti tu. Yang kakak Nabi Musa ni, Allah, tak tahulah. Orang kata seriat darah ni, seriat darah ni. Maka akhirnya Allah sampaikan ke mana? Hanyut ke mana? Hanyut kepada satu rumah di tebing sungai, rumah besar. Itulah namanya Putrajaya. Putrajaya Mesir lah. Rupanya siapa yang tengah ambil ayak kat situ, sungai itu masuk ke dalam dapur Firaun ni. Dia buat siap rumah dia sampai ke tepi sungai, dan sungai itulah sumber ayak dia. Macam ayak pipe lah kita kata. Dulu tak ada pipe, dia buat pergi masuk sungai itu di bawah dapur dia. Jadi pembantu-pembantu dia ni pun tengok, ada pembakar roti hanyut. Buka-buka tengok baby. Allahu Akbar. Tengok Allah main je. Allah main dengan Firaun ni. Isteri Firaun ni namanya Asia. Ni mak angkat Nabi Musa ni. Mak angkat Nabi Musa, Asia. Dia Islam. Dia tengok Nabi Musa macam mana Allah bagi Siti Halimah tengok dekat Nabi Muhammad masa nak menyusu dia. Macam itulah Asia tengok Allah berkenannya, comelnya budak ni. Dia pun ambil dukung. Nabi Musa senyum je tengok muka dia. Maknanya seronok duduk dengan mak angkat ni. Kemudian Firaun pun tengok ada budak lelaki pula. Buka-buka pampers, tengok lelaki. Aduh, penin. Kata Siti Aisyah, jangan bunuh dia, la taqtuluhu asa an yattakhidahu walada aw yanfa'una. Kok-koklah dia ni bagi manfaat kat kita. Dan dia ni tak ada anak. Aisyah ni kahwin lama tak ada anak. Kok-koklah bila Nabi Musa ni dapat mengandung pula, dapat anak. Jadi dia kata kok dia beri manfaat kat kita, dan kita ambil dia sebagai anak angkat. Au natakhidahu walada. Dua orang Nabi yang jadi anak angkat pada pemerintah Mesir. Seorang lagi siapa? Nabi apa? Nabi Yusuf. Jadi anak angkat juga. Jadi Nabi Musa ni Nabi yang kedua selepas Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sebelum Nabi Musa. Jadi Firaun pun tak jadi bunuh, tapi dia tak berapa sedap. Dia tak berapa sedap sebab Musa ni nampak macam ada bakat nak jadi pemimpin yang hebat. Daripada kecil lagi nampak dah bakat dah. Jadi satu hari Nabi Musa buat apa? Dia letak dua bekas. Satu bara api, satu lagi makanan. Tengok jahat tak jahat Firaun ni. Budak kecil tu pun dia buli. Nabi Musa tu kecil lagi, boleh merangkak. Dia nak tengok Nabi Musa ni nak ambil api kan nak ambil makanan. Sebab kalau ambil makanan, dia akan bunuh. Sebab confirm ni lah budak yang tukang tilik dia bagi tahu. Kata akan jadi pemimpin yang akan menentang dia dan meruntuhkan kerajaan dia. Bukan cakap tentang, runtuh kerajaan. Kita berhenti azan lah. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tuan-tuan, kita sambung balik. Sampai mana tadi? Siti Asyah ambil Nabi Musa. Dan Nabi Musa ni diuji daripada Musa tu maknanya pokok ayat Musa. Musa. Mu tu nama pokok. Sa tu ayat yang tumbuh di atas ayat. Tu panggil Musa. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Moses. Jadi nama Musa tu daripada bahasa Yahudi yang membawa maksud pokok ayat. Kita panggil pokok kiambang. Bisa tengok kiambang. Kiambang ni dia macam apa, dia punya, dia ada macam perut dia tu kan. Tumbuhan ni tumbuh atas ayat. Baik, bila dibelau oleh Firaun buat ujian. Maka ketika itulah Allah bagi wahyu pada Nabi Musa yang masih kecil tu, ambil bara api tu telan. Sebab kalau dia ambil makanan, confirm Firaun akan bunuh dia. Maka akhirnya dia ambil bara api, telan tu yang menjadikan terbakar habis mulut Nabi Musa ni, dan menyebabkan lidah dia jadi pendek. Lepas tu dia gagap. Sampai besar dia gagap. Jadi kalau siapa gagap tu jangan takut, dia keturunan Nabi Musa. Saya dulu pun kecil-kecil gagap. Tapi saya alhamdulillah, pada tu mak saya buat guna tu, alhamdulillah. Dia orang gagap ni kena bagi terkejut dia. Hilang gagap tu. Dan akhirnya bila jadi lagu tu, Firaun pun belah lah Nabi Musa ni sampai besar. Dan akhirnya memang sungguh dialah yang menghancurkan tamadun Firaun. Sebelum tu, masa dia kecil lagi ni, lepas dah isteri Firaun ni ambil, dia lapar. Bila dia lapar, dia nak menyusu. Jadi isteri Firaun ni pun carilah ibu-ibu susu di sekeliling sana dia, siapa yang boleh menyusukan budak. Jadi dayang-dayang dia yang ada di dalam istana dia, yang ada anak kecil yang masih menyusu, tentulah ada susu. Jadi nak bagi Nabi Musa ni menyusu kat mereka, tak ada siapa pun Nabi Musa mau menyusu. Teriak-teriaklah kali Siti Maryam, kakak dia ni, masuk ke istana. Dia kata, adakah kamu mau aku menunjuk pada kamu may yakfuluh, kepada ahli baitin, keluarga dia yang boleh bagi dia susu. Inni lakum minan nasihin, aku cuma main bagi nasihat je. Dia perang. Kata mak Nabi Musa ni, mak angkat dia, Asyah kata boleh, tunjuk, bawa balik Nabi Musa kat mak dia. Sebelum tu Allah janji, Allah Ta'ala kata apa? Aniqzifi, kalau kamu rasa takut dengan kamu melahirkan anak kamu ini, dia anak lelaki, Firaun nak bunuh, kamu campak dia dalam bekas roti, dan campak pula bekas roti itu dalam sungai. Inni laradduhu ilaiki, aku akan bawa dia balik kat kamu, jangan takut. Allah Ta'ala kata apa? Tengok sungguh, lepas daripada kejadian dia tak mau menyusu kat orang lain tu, dia dibawa balik oleh kakak dia ke rumah, dan disuruh ibu dia menyusu. Allahu Akbar. Tengok, Allah janji, dia buat. Bila Allah janji, dia buat. Cuma it is a matter of time ya. Matter of time. Macam tu juga Firaun, yang dia takut orang ni, anak Bani Israel ni, lelaki akan hancurkan kerajaan dia. Maka apa dia buat? Dia bunuh. Tapi akhirnya boleh tak dia bunuh Nabi Musa? Tak boleh bunuh, sebab dia lemah dengan isteri dia.
Dia orang jantan ni memang dengan bini cukup penakut. Saya tak nampak orang lain ni, saya kata saya cukup penakut. Sembang luar teras, kungkang. Balik nikui tak berani. Hampa nak makan Maggi 3 bulan hampa buat. Macam tu juga Firaun. Firaun ni pun takut dengan bini. Balik-balik dia sayang kat bini dia. Jadi apa saja bini dia minta, jangan bunuh apa semua, bela anak ni. Bela elok. Nabi Musa dapat keistimewaan macam seorang anak yang macam anak betul, macam anak kandung. Sampailah dia besar. Ada riwayat mengatakan akhirnya Musa ni lepas dia duduk dengan mak dia, Siti Asyah ni anak dia dapat anak pula. Ataupun ada riwayat lain mengatakan isteri kedua Firaun. Firaun pun banyak bini juga, dapat mengandung dan dapat anak lelaki. Yang tu yang dia panggil Ramses. Bukan hak yang bapak tu. Bapak tu saya tak ingat nama dia, ada nama dia pak. Nama dia depa ni pelik-pelik sikit, nama Koptik, nama lama. Orang-orang Turki nama lama depa, kita pun tak ingat lah. Ada yang panggil Tutankhamun, ada yang tu nama-nama depa tu. Susah nak sebut. Akhirnya apa jadi? Berkawanlah Musa dengan anak kandung Firaun ni. Duduk berlumba-lumba lah. Akhirnya satu hari mereka masuk pekan, jumpa dah orang duk bergaduh. 2 orang, satu lelaki Yahudi. Nabi Musa tahu kata dia anak Yahudi, dia tahu pasal dia kenal mak dia. Mak dia dah menyusu dia dah. Kemudian seorang lagi daripada Koptik. Koptik ni keturunan Firaun lah. Kipti. Berkelai. Hak yang Yahudi ni minta tolong Musa. Hang tolong aku, hang takkan tak tolong aku. Yahudi ni taksub dia kuat juga. Akhirnya dia tolong. Fa wakazahu fa qada alaih. Dalam surah Taha ada cerita ni, boleh buka, atau dalam Qasasul Anbiya, surah Al-Qasas. Fa wakazahu ni kita duk kata ingat tinju, tumbuk. Tak, bukan tumbuk. Wakas ni maksudnya apa? Siku Nak habaq kuat tak kuat Nabi Musa ni. Dia siku kawan tu mati. Hai, kita kalau boleh siku orang, kau tak alang-alang siku, tak boleh mati lah. Dia siku lah. Dia siku tu dia nak tolak je. Bukan dia nak niat nak bunuh. Kawan tu jatuh, mati terus. Bila mati habis orang pakai ingat. Pasal yang mati tu keturunan Qibti, iaitu keturunan Firaun. Dia punya bangsa. Bila bangsa dia, yang buat pula Yahudi. Yahudi ni bangsa yang hina masa tu. Mereka ni second class citizen. Sebab mereka ni semua hamba. Dan mereka menyembah Firaun. Tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu, apa jadi? Dicarilah Musa itu. Musa pun bersembunyi, takut orang tangkap. Masa tu kalau hukuman dia, tangkap bunuh. Sampai akhirnya Nabi Musa melarikan diri ke Madian. Tu habis cerita. Madian dia dapat wahyu daripada Allah. Dia bermunajat di Tur Sina, dan akhirnya dia balik mai jumpa Firaun dengan saudara dia Harun. Itulah Nabi Harun tu jadi pembantu dia sebab dia tak fasih. Mulut dia gagah. Apa jadi dekat Firaun? Tengok kita ni Islam ni sampai masa dia, kalau kita sabarlah, Allah bagi. Islam ni bila sampai masa dia, Allah akan bagi kemenangan kat kita. Sebab Allah janji, la aghlibanna ana wa rusuli. Wahai manusia, nescaya akan aku menang. Aku bersumpah. Ni bukan lafaz biasa. La aghlibanna ni dia ada nun syaddah tu, dia panggil taukid. Ana wa rusuli, aku dan pesuruh aku. Maksud pesuruh tu bukan makna Rasul dia saja, tapi lepas pada Nabi, siapa dia? Pengikut-pengikut yang setia dengan Nabi Muhammad lah. Kita lah, orang yang berjuang Islam ni. Kita duk kata bila lah nak boleh menang. Bila raya 14 tu kita duk nampak macam kita boleh lah sikit kan. Tengok-tengok lagi teruk. Besok asal 24 kursi, dapat tinggal 18. Habis. Hancur pertahanan kita. Di Selangor pun tak dapat, tinggal 1 kursi saja. Hak lain tu semua boleh kat mereka. Kita pun kata naik pula kerajaan yang dikuasai oleh
orang-orang bukan Islam yang memerangi Islam, yang anti-Islam, yang hasad dengki, buat macam-macam kat orang Islam. Biar orang hina Nabi. Allahu Akbar. Memang rimat duduk bawah kerajaan lama dulu ni. Maka akhirnya Allah bagi kemenangan dekat kita dalam keadaan kita tak sangka. Nabi Musa pun dia bukan sangka dia nak boleh menang dengan Firaun, sebab kekuatan Firaun ni terlalu besar. Dan Firaun pun tak sangka dia akan musnah dengan takdir Allah. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa, dia pun tak sangka sebab kekuasaan dia terlalu besar. Akhirnya bila dah lepas berdialog dengan Firaun, kita pun tahu hak tongkat jadi ular apa tu. Nabi Musa bawa penduduk Mesir itu 658,443 orang Bani Israel ikut dia. Tu dia 600,000, lebih dari 1,5 juta. Bayangkan satu kumpulan manusia bergerak menghala ke arah timur daripada Mesir menuju ke Laut Merah, seramai 658,443. Ini dalam kitab Bible. Tengok Book of Numbers, ada ditulis jumlah tu. Kalau nak ikutkan 1 juta, sebab dia hanya kira orang umur 16 ke atas. Bawah 16 dia tak kira. Kalau ikut budak-budak campur, lebih kurang 1 juta. Bila bergerak sekali 1 juta orang, lambat pergerakan tu. Firaun kejar Nabi Musa. Allah ada tujuan dia. Allah tak abang. Kata Allah, kamu bergeraklah ke arah timur, pergi ikut timur. Tu yang dia pergi ke timur. Timur daripada Mesir itu, daripada Kahirah itu, ataupun daripada Giza, daripada Giza akan berjumpa satu laut, nama dia Laut Merah, yang memisahkan terusan Suez dengan bumi Sinai ataupun Sina, Semenanjung Sina. Semenanjung Sina adalah Ardun Mubarakah. Di situ ada tempat yang sangat suci. Di situlah Allah turun dan tajalli diri dia dekat Nabi Musa, bersembang dengan Nabi Musa di situ, yang dipanggil Tur Sinai ni. Jangan main-main. Mesir ni cukup berkat. Mesir ni cukup berkat. Cukup berkat. Sebab itu kesan Nabi Musa tu sampai hari ni ada. Sampailah akhirnya berjalan bergerak, mereka nak cari arah nak keluar dari Mesir, tak jumpa. Tak jumpa. Akhirnya ada satu makcik tua, dia teringat pesan daripada Tok Wan dia. Nabi Musa heran, munajat ke Allah, ya Allah, awak kami cari jalan tak jumpa ni. Sebab sihir Firaun pun kuat. Sihir dia bukan leke-leke, dia afrik. Sihir afrik. Sebab tu David Copperfield tak berani pi 2 tempat dalam dunia ni. Nombor 1 mana? 2M, negara yang ada 2M. Nombor 1 Mesir. Nombor 2 siapa tahu? Malaysia. Dia biasa kata nak hilangkan Jabatan Pulau Pinang. Datuk Harudin kata apa? Mai. Kalau hang bagi hilang, aku nak bagi dia hilang terus. Macam mana? Tak berani mai. David Copperfield tu, orang tua tu. Hampa ingat main-main Ustaz Harudin ni. Kalau hampa berubat, dunia jin semua kena dia. Di dunia jin, di alam jin, sebut Harudin kecup perut, serut telok-telok. Takut. Pasal apa? Amalan dia bukan macam kita. Tu pun ada orang kata lebih kurang je kat dia. Ulama ayat sejuk. Saya hangat hati dengan apa tu. Kalau tak kenal dia, jangan duk kata kat orang tua tu. Dia bukan kacau orang pun. Tinggal dah arwah lah. 2 tempat ni David Copperfield tak berani. Sebab apa? Mesir tak berani pergi. Jin Firaun ni kuat sangat. Sampai lah ni dia tak berani pergi. Dia kata nak hilangkan piramid, dia tak berani. Yang dia berani pergi, yang dia buat penyeberangan daripada sebelah sana ke sebelah sini, tembok besar dari Cina. Itu yang dia berani buat. Pasal jin Cina tak apa kuat. Mata sepek gemaknya kot. Banyak tu kena asap tolok. Jin Mesir jangan buat main. Sampai hari ni. Jadi akhirnya apa jadi? Tak jumpa jalan.
Kata pengikut Nabi Musa ini mesti daripada perbuatan Firaun. Setengah ulama kata daripada perbuatan Firaun, tapi ada satu sebab lagi. Kata orang perempuan, aku pernah dengar bapa aku kata, ni perempuan tua Yahudi, dia jumpa Nabi Musa, iaitu Nabi Yusuf pernah berjanji kepada kami lah Bani Israel, kalau hampa mai ke Mesir, hampa mai semua. Kalau hampa keluar dari Mesir, hampa kena keluar semua, bawa dengan aku sekali. Nabi Yusuf sudah meninggal, jadi nak keluar tak boleh. Sebab apa? Disyaratkan, sebab perempuan tua ni pesan, ayah dia pesan kat dia, ayah dia meninggal lah, bahawa kalau kamu nak keluar dari Mesir, kamu kena bawa segala tulang belulang Yusuf, dan aku akan ceritakan di mana kubur Nabi Yusuf. Dia pun cerita kat mana. Kubur ni masalah dia bawah laut, dalam laut tu dia tenggelam. Maka nak kena tunggu air surut baru dia timbul. Akhirnya mereka tunggu satu hari. Jadi menyebabkan Firaun dan kejap, tentera Firaun ni dan kejap apa nama Bani Israel ni. Sebab mereka cari kubur Nabi Yusuf tu tak jumpa. Perempuan ni seorang je tahu, sebab arwah ayah dia bisa cerita. Apa signifikan dia cerita ni? Cerita dia nak abang kata, orang Yahudi ni dia sepakat, sampai dah mati pun kalau nak keluar daripada Mesir, bawa dengan tulang-tulang aku sekali. Ingat kisah Nabi Yusuf, asal dia seorang kan. Lepas tu adik-beradik dia pergi pakat minta bantuan kat dia kan. Pasal zaman mereka tu kemarau tempat mereka. Nabi Yusuf masa tu Mesir ni subur. Maka bila lepas pada tu dia kata, waktu ni bi ahlikum ajma'in, dah aku duduk tang ni, bawa semua ayah, mak semua mai sekali dengan adik-beradik hangpa semua mai. Tu yang mai 12 beradik Yahudi tu. Anak Nabi Yaqub ni dipanggil anak-anak Israel, Bani Israel, 12 kumpulan. Dia ada Bunyamin, dia ada Yusuf, dia ada Levi ni bapa keturunan Nabi Musa. Levi ni keturunan Nabi Musa. Lepas tu kita ada apa nama jeans, nama dia Levi's and Strauss. Lepas tu syarikat Levi itulah. Levi ni keturunan Yahudi. Akhirnya dapat jumpa kubur, korek, bawa tulang belulang tubuh dalam apa nama bekas, keluar, baru nampak tempat nak pergi ke Laut Merah. Tu dia kuat tak kuatnya sihir Nabi Yusuf, sihir Firaun di zaman tu. Dan juga hebatnya orang Yahudi ni, sampai dah mati pun dia nak bersama sekali dengan Bani Israel. Jadi bila sampai kat tepi laut, Firaun pun dah dekat, Allah hantar peti supaya Firaun tak sempat nak buat apa-apa. Naik api, macam satu dinding api menyala naik ke atas. Dinding api inilah yang diulang cipta oleh Israel masa perang Yom Kippur antara Israel dengan Mesir. Itu cerita pasal terusan Suez. Saya tak mau cerita malam ni, atau cerita kemudian. Jadi bila naik tembok api tu, Firaun ke belakang, dia tak boleh nak sampai dekat dengan Nabi Musa. Masa itulah Nabi Musa ni, Allah Ta'ala kata, wahai Musa, idrib bi'asaka yam bi'asaka al-bahr, pukullah tongkat kamu dengan ayak laut tu. Maka dia naik, ayak tu naik ke langit dan membentuk satu jalan di tengah-tengah laut tu. Bayangkan, sebelah-sebelah ni macam bukit yang tinggi, gelap, tak nampak apa malam tu. Hari tu kena bawa api baru nampak jalan. Bukan ada lampu jalan di dalam tu laut asalnya dibelah. Dan masa itulah Nabi Musa masuk dengan pengikut dia 658,443 tadi. Dan sudah tentulah last sekali bila dah masuk dah ke dalam Laut Merah ni, nak seberang sebelah sana, sampai sebelah sana, Firaun pun dan masuk dalam belahan tu. Firaun ni dia jadi geram lah, pasal dia tak boleh nak bunuh Nabi Musa. Dia nak bunuh Nabi Musa. Apa jadi? Dia pun sampai di tengah-tengah, pengikut-pengikut Nabi Musa kata, ya Allah, wahai Musa, habislah kita. Firaun pun masuk kat jalan tu. Ni yang kata jenis mangkak-mangkak ni, dia lagu tu kan. Sabar, kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan takut, Allah ada, dia akan tunjuk aku. Ni keyakinan Nabi Musa. Apa jadi? Dia runtuh. Ayat hak naik ke langit tadi ni runtuh. Bila runtuh, apa jadi? Firaun dan tentera dia jadi apa?
mati. Tenggelam, lemah. Tengok. Allah buat timing tu cantik-cantik. Kalaulah Nabi Musa tadi ni dapat masuk, kemudian Firaun boleh ikut, sudah tentulah Firaun dapat ligan Bani Israel ni. Sebab dia ramai. Tentera Firaun ni naik kereta kuda lah apalah. Zaman tu kira kenderaan yang laju lah kita kira. Tapi saja dilengahkan mereka dengan api tadi, tembok api tadi, maka kemudian mereka masuk. Bila tembok api itu dah reda, mereka masuk. Itulah perangkap hidup untuk mereka. Timing. Allah tak bagi kemenangan ini kecuali ila ajalim musamma. Aku bagi ketika mana timing dia tepat. Macam tu juga kita dapat kerajaan baru ni, timing yang kita tak sangka. Ini semua ni anugerah Allah untuk kita fikir. Oh, lagu tu ya, bukan pasal kerja kita. Doa kita ya, betul. Tapi kita tak buat kerja apa baru ni. Tahu-tahu orang tua tu teringat nak letak jawatan. Tu ya. Kan? Betul lah, ada tekanan apa semua tu. Kalau dan saya cerita lah. Tapi saya nak cerita, pelot ni Allah dah rancang. Allah rancang dah pelot ni. Aku bagi hampa menang, tapi 22 bulan saja. Aku bagi orang tua ni jadi PM, pasal dia nak sangat. Dan aku akan jadikan dia letak jawatan sendiri. Aku akan buat. Aku akan buat. Jangan takut. Hampa tunggu sat. Sabar. Kita pun memang sakit hati ke. Oh, tengok pok-pok PAN ni hak khianat dengan perjuangan Islam ni jadi menteri. Jadi menteri. Buat khianat boleh jadi menteri. Kok mana keadilan Allah ni? Kita ada fikir. Ada setengah orang kata begitu, Ustaz. Di mana keadilan Allah? Kita yang duduk sama istiqamah dengan PAN ni dari dulu sampai kelar. Awak kita tak menang. Sabar. Sabar. Ada masa dia. Allah akan buat. Allah akan buat. Allah boleh buat. Allah bukan buat dengan kita pun. Kita tak buat apa pun kat mereka. Tak boleh buat apa pun mereka kerajaan. Tapi Allah buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Allah kata, wa yukharribuna buyutahum bi aidihim. Aku jadikan mereka meruntuhkan bangunan-bangunan empire mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Itu dia. Ada satu ayat Allah sebut. Bukan orang lain buat, mereka sendiri buat. Adalah rentetan tu, tapi saya nak cerita pelot ni semua Allah dah buat. Macam mana Allah buat pelot Firaun dengan Nabi Musa. Mati Firaun. Bila mati Firaun, Allah bawa naik badan dia supaya orang semua percaya Firaun memang dah mati. Sebab orang boleh percaya masa tu Firaun ni Tuhan, takkan boleh mati. Dia mengaku dia Tuhan. Dia tak pernah sakit. Sesemua pun tak Firaun ni. Macam mana dia boleh mati? Allah bawa naik badan dia dan disimpan. Badan dia tu diawet, disimpan sampai lah ni di Museum of Cairo. Di mana? Di Tahrir. Boleh pergi siapa pergi ke Mesir, pergi satu tempat nama Tahrir, tengok Museum Firaun, masuk kena bayar lah. Tengok kontak je Firaun ni, bukan tinggi, 5 kaki 2 inci. Tapi hati dia besar, nak mengaku jadi Tuhan. Allah tunjuk dekat kita sampai hari ni. Dalam surah Yunus ayat ke-11 buka. Ada diceritakan, kami al-yauma yunajji bi badanika. Hari ini akan aku selamatkan badan kamu. Liyakuna ayatan lil alamin, supaya mereka boleh saksikan bahawa memang Firaun ni mati sebab ada body, ada mayat. Allah nak tunjuk kata Firaun memang betul-betul mati. Allah hinakan dia dengan yang menentang dia adalah anak yang dia bela daripada kecil. Tengok pelak ni Allah buat. Macam tu jugalah. Ada satu lagi jenis Firaun yang dia ni digelak, dia bukan Firaun tu pun. Firaun jadian aku. Dia bela satu anak, akhirnya anak tu lawan dia nak jadi PM. Akhirnya buat perjanjian, tak apa.
Aku jadi PM dulu, lepas tu aku bagi hang keluar daripada penjara. Hang akan duduk sat, lepas tu aku minta hang ganti aku jadi PM. Dia buat aku tu. Kan? Bila buat lagu tu, Pakatan Harapan ni pun mereka pun setuju lah dengan perjanjian mereka tu. Akhirnya mai 21 hari bulan, tak sabar dah orang tua ni. Hak mamat yang PM tepi ni, dia tak sabar dah. Akhirnya suruh puak-puak anak-anak buah dia lah desak orang tua ni. Bila nak berhenti, bagi tarikh. Orang tua ni kata mula lepas tahun, lepas tu lepas 2 tahun, lepas tu lepas EPEC. Last kali apa jadi? Empuk meja. Bila empuk meja, pantanglah orang tua ni. Aku belah hang. Aku ambil hang daripada hang dulu ni bukan ada apa. Duk pakai selipar Jepun serai-serai di yayasan anda tu. Aku belah hang, hang jadi TPM dah. Tiba-tiba hang nak overrule aku, tak boleh. Aku takkan bagi punya. Minta tarikh pula lagu tu, dia jadi. Pula ni Tuhan dah buat. Tuhan buat dah. Perbalahan antara mereka dan bagaimana orang tua tu takkan bagi dekat kawan ni, mamat ni. Dia takkan bagi. Kali pertama pun dia dah buat, dia sumbat masuk dalam penjara. Takkan kali kedua dia nak bagi. Kalau dia bagi kat mamat ni, habis lah dia. Maka akhirnya dengan sebab itulah Allah buka hati dia. Malalang dia kata, sebab lain tu tak usah kira lah, sebab politik yang lain tu. Tak, dia tak nak terus. Sebab puak-puak yang duduk dalam kerajaan yang ada yang dulu ni pun dah bagi walak dekat mamat ni. Jadi dia kata kalau betul hampa nak aku jadi PM, aku letak je tanah sekali aku minta jadi PM pula yang ke-8. Maka cerita dia, saya cerita secara umum, saya tak mau cerita siapa dia. Tapi orang yang bawa dia pergi jumpa Pak Sumit ada. Tahu Pak Sumit? Hampa dengar, biasa dengar Pak Sumit ni. Hampa ni teruk. Duduk Bukit Megah tu je, kat Felda tu. Orang-orang alim tahulah dia siapa dia. Satu dunia main jumpa dia. Kita yang duduk Kedah ni tak tahu pun. Pak Sumit, siapa dia? Pak Sumit tu siapa dia? Jadi yang kata mamat ni, orang tua ni, mungkinlah dia rasa macam dia nak ambil nasihat daripada orang yang ada ilmu. Dia dengar kisah Pak Sumit ni. Satu hari dia kata nak pergi jumpa lah orang tua tu, nak pergi jumpa Pak Sumit. Jadi ada kawan kita pergi bawa jumpa Pak Sumit. Pak Sumit tanya nak main buat apa. Dia bukan orang politik, dia tak orang kampung lah. Dia tak bercakap apa pun. Tapi orang ni orang ada makrifat. Orang ini orang ada pandangan hati yang telus. Jadi dia pun pergi ceritalah dekat Pak Sumit. Pak Sumit kata okey macam ni lah. Cerita masalah, kata kerajaan lama ni gini dia tak ada kuasa. Hak kuasa ni hak semua steering belakang. Ada geng lain pula yang steering dia ni macam boneka. Pak Sumit jawab satu perkataan. Saya pun tak dapat tangkap apa pasal dia jawab lagu tu mula-mula. Tapi bila saya fikir balik, bincang balik dengan kawan-kawan, baru nampak hebat Pak Sumit ni. Allah bagi. Sebenarnya Allah bagi. Bila dia tanya kat kawan tu pun jawab, Pak Sumit pun jawab, lalu macam ni, nak mudah buat macam Pekan Rabu. Buat macam Pekan Rabu. Pekan Rabu dia jadi apa? Tuan-tuan tengok, dia buat jadi lagu mana Pekan Rabu? Ada balik tak lah Pekan Rabu? Ada balik tak? Sebelum tu jadi apa Pekan Rabu? Orang buat apa? Untuk hak lama kan? Atas tapak baru tu buat hak baru kan? Cuma lebih cantik lah. Tapi tengok kedai macam plan lama juga kan? Dengan sempitnya, dengan kecilnya. Dan orang-orang hak dulu menega sat di Pekan Rabu tu masa dah kena keluar masa mereka duk bina tu, pergi di UK Mall. Jadi saya kenal lah dengan orang hak menega di Pekan Rabu masa duk di UK Mall tu. Kemudian patah balik tu orang yang sama. Jadi saya tak nampak lagi pasal apa nak buat macam Pekan Rabu. Rupanya maksud daripada Pak Sumit ni, hang runtuh hak lama, buat hak
baru. Bila buat hak baru, siapa ada dalam perkara baru ni? Orang apa? Orang Melayu semua. Ada Cina dalam tu? Ada Hindu kat dalam tu? Tak ada. Perkara baru tak ada. Melayu semua. Jadi tak ada. Kerajaan ni tak ada. Yang baru ni tak ada. Cina ada lah sekok dua. Tapi dominasi dia adalah orang Islam. Tengok. Allah nak bagi kat Pasumi ni. Dan tiba-tiba yang syoknya, dia pun tak termasuk dalam perkara baru tu. Pasal apa Mahdi tak masuk dalam perkara baru tu? Siapa boleh agak? Pasal dia bukan Melayu, dia mamak. Tengok. Nampak Tuhan buat hak Pasumi kata tu betul. Buat macam perkara baru. Dia buat sungguh. Bila dia buat sungguh, jadi sungguh. Asalnya dia pun nak jadi PM juga kan, tapi sudahnya tak jadi. Lah ni dua-dua terkeluar. Hak yang tunggu pun terkeluar. Hak kawan dah jadi PM ni pun tak jabatan pun terkeluar juga. Maka dapatlah kerajaan baru ni dengan izin Allah, macam mana kisah Nabi Musa tadi. Tengok. Allahu Akbar. Ini satu nikmat yang Allah bagi kat kita. Kita doalah agar pakatan hak baru ni jadi elok dan dapat bagi kita pertolongan yang kita perlukan. Dan kita pun sebagai rakyat kena berperanan juga, iaitu membantu kerajaan. Patuh dengan segala arahan dia, ikut segala orang kata apa, kalau SOP macam ni kita tak usah berbalah lah antara kita ni, kita satukan kita punya saf dan insya-Allah kita yakin. Kalau dengan izin Allah, itu pun kita doa dengan izin Allah juga. Kalau Allah tak izin, tak izin lah. Macam Nabi Isa, dia boleh hidupkan orang mati bukan dengan sebab dia ada power. Dia kata wa uhyil mauta biiznillah. Aku menghidupkan orang mati ni bukan dengan sebab aku ada power tak, tapi dengan keizinan dari Allah. Jadi kita kena ingat ini hadiah besar untuk kita. Dan ada hikmah dia. Bila Covid ni main apa semua tu ada hikmah. Dan kita nampak kerajaan baru ni sangat berperanan sampai tahap Covid ni boleh diatasi di luar jangka daripada negara-negara lain pun tak sangka Malaysia boleh reda dengan cepat. Kadar kesembuhan 97.8%. Daripada 8,753 tu, yang sembuh 8,000 lebih juga, 8,200 lebih, 97%. Ini semua pertolongan daripada Allah. Hak kita dah berdoa tu dah makcik-makcik. Jangan ingat doa kita tu Allah tak dengar. Allah dengar. Maka teruskan kita berdoa, teruskan kita imarahkan masjid. Dah boleh main dah balik, dah boleh dengar kuliah. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah kepada kita insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah dulu sekat ni. 8.30 lah. 9.30. Dia beritahu lah ni maghrib pun lambat. Jadi kita start pun lambat, kena berhenti pun lambat jugalah. Jadi saya harap moga-moga menjadi satu manfaat pada pertemuan kita. Dan kita ingatlah, berdoalah kepada Allah agar Allah peliharakan satu anugerah yang besar ni. Untuk lepas pada ni kita boleh buat macam-macam. Bila dah pegang kuasa ni, menjadi tanggungjawab pula untuk kita mengisikan kerajaan kita ni. Kita harap macam itulah. Dan Allah stabilkan kerajaan ni insya-Allah. Moga-moga mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Ta'ala. Sebab bila dia boleh berkuasa, dia ada banyak benda boleh buat. Banyak benda boleh buat. Dan insya-Allah kita tengok feedback daripada masyarakat pun bagus. Dengan prestasi BPN dia, Bantuan Perkhidmatan Nasional baru ni 250 bilion, baru kita tahu duit ada. Zaman kerajaan lama dulu duit tak ada, bankrupt, 1 MDB tu, 1 MDB tu menyebabkan kena bayar hutang. Mohong habis semua. Mohong. Termasuk jual tabung haji, aset-aset dia. Adalah rugi tabung haji itu kita mengaku. Tapi taklah sampai perlu jual segala aset dia, tak perlu. Naknya kita rugi dalam berapa bilion je. Kita boleh ambil balik dengan aset-aset yang duk ada. Tapi kenapa jual? Sebab hasad dengki pok-pok bukan Islam ni. Mereka ni lah nak supaya tengok aset orang Islam, aset orang Melayu ni digadai. Inilah peluang mereka. Sebab yang pegang Kementerian Kewangan tu adalah orang bukan Islam. Sebab itulah kita kena jaga-jagalah.
lepas pada ni. Berkawan bukan tak boleh kawan, boleh kawan. Tapi biar sampai tahap kita tidak dikuasai oleh mereka. Kalau kita dikuasai oleh orang bukan Islam, Islam ni habis hancur. Baru ni pun Islam bukan terang mana pun mereka berkuasa pun, tapi tengok mereka tekan kita. Perbicaraan Muhammad Habib pun macam-macam benda yang pelik-pelik berlaku. Dan insya-Allah kita doa lepas ni akan dibuka balik semua syaitan tu, dan kita doa agar Allah Ta'ala berikan kita kemenangan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Jadi moga-moga mendapat manfaat daripada pertemuan kita pada malam ni. Marilah sama-sama kita berdoa untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita. Harap bantuan prihatin sekali itu je dia bagi. Saya tak tahulah sama ada lembaga hasil, ada ada rekod pula, aku boleh kita minta pula. Tapi sekali itu je dia bagi, dapat 1,000 berapa? 1,600. Ni kira saya ni lah ni boleh jadi asnaf dah. Tak ada langsung dah. Boleh kata nak belanja, tak ada langsung nak bayar duit api, tak ada duit. Habaq tu terang, bukan kata nak murung tak. Habaq keadaan yang sebenar. Tapi itulah dia ujian yang Allah bagi, tapi kita yakin ada penyelesaian dia. Rezeki Allah itu di mana-mana. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah itu maha hebat dan sebaik-baik yang memberikan rezeki. Kita harap macam itulah. Sekian aku qul qawli hadza, astagfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Hamdas sabirin, hamdan fi ni'amatika ya rabbana ya rabbana. اللهم ارزقنا عما وارزقنا فهما وعلما تأويلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين أولئك عليهم الصلاة والسلام أجمعين. والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.